Subhanallah, Allahu Akbar. Saya pun terbayang ada beberapa video yang kerap lalu kan di wall kita berkenaan situasi semasa di Palestin, di Gaza, terutamanya di Gaza, Masya Allah. Ada yang seorang lelaki yang runtuh habis, yang telah dibina, diusahakan sekian lama, satu kedai buku. Subhanallah, maktabah, kedai buku yang telah lama dia cuba bina. Dalam keadaan dia sebab sedih, dia hanya mengucapkan kalimah Alhamdulillah, Alhamdulillah. Tetap teguh memuji Allah dan sebagainya, Masya Allah. Subhanallah, muslimin-muslimat dimati Allah sekalian, malam ini adalah malam untuk Gaza, untuk Palestin, untuk perjuangan pejuang-pejuang agama Allah di sana. Jadi sementara kalian ada rasa, ada disuntik dengan iman, dengan takwa pada saat ini, saya mohon untuk kita sama-sama mengeluarkan apa yang ada dalam simpanan kita, apa yang ada dalam rezeki Allah beri kepada kita. Sama ada mungkin dalam bentuk keuangan. Kalau tak mampu, sehabis daya memang tak mampu, tidak ada walaupun RM1, RM2 untuk kita hulurkan sebagai tanda seperti mana Ustaz Nadir sebutkan tadi, kepada anak-anak kecil yang menjadi yatim dalam sekelip mata. Kamu masih ada ibu dan ayah daripada Malaysia, daripada seluruh dunia yang akan menjaga, yang akan menafkahimu dan sebagainya, akan memberikan kasih sayang, yang memberikan doa. Maka subhanallah, pada malam ini saya ingin menyeru sahabat-sahabat semua untuk membuktikan rasa cinta, rasa yang sedang Allah beri sekarang ini untuk sama-sama berinfak. Itu adalah jihad kita di sini. Jihad mereka benar-benar real, berada di medan perjuangan, medan jihad yang sebenar. Namun kita ada dua jihad di sini, tuan-puan sekalian, yang kita boleh buat. Yang pertama, jihad ekonomi, dari segi keuangan, dari segi bentuk rezeki dan sebagainya, itu akan digunakan untuk mereka kan membina kekuatan ketenteraan, membina dan membangun semula rumah-rumah yang telah hancur, tempat perlindungan, membina dan membangunkan semula madrasah-madrasah, sekolah, pusat tahfiz. Begitulah keadaan mereka. Kalau kita mungkin sudah putus asa, bina roboh, bina runtuh dan sebagainya, tapi mereka tidak pernah menyerah kalah, walaupun mereka tahu apa yang mereka bina mungkin tak boleh bertahan dalam tempoh yang lama, tapi begitulah hakikatnya mereka yang beriman dan teguh. Subhanallah, maka hantarkanlah harta-harta kita sebagai bukti di hadapan Allah kelak bahawasanya kita berjuang bersama-sama dengan saudara kita di sana. Hantarkanlah doa-doa kita, ya Allah. Mungkin ada dengan kita kan ingin menggantikan, ingin menghantarkan simpanan emas yang kita ada, kan mendahului kita ke syurga. Mudah-mudahan Allah gantikan emas, bergunung emas di syurga. Kita tahu antara perhiasan indah yang kekal, yang ada di dunia yang kekal juga di syurga adalah emas. Emas ini disebut juga di dalam Al-Quran. Maka saya sangat mengagumi ramai wanita yang sanggup mengambil sebahagian daripada emas yang dia cinta sebagai tanda pengorbanan. Subhanallah, tuan-tuan dan mata Allah sekalian. Maka pada malam ini kita ingin melancarkan kutipan infak, sedekah, derma, hasil daripada rezeki yang Allah beri kepada kita dan kembalikan kepada jalan dakwah ini, Masya Allah, jalan perjuangan ini, terus kita salurkan kepada akaun ataupun kepada NGO yang dipimpin oleh Ustaz Nadir. Maka kami sendiri NGO Sahabat Amal Care tidak mengambil sedikit pun bahagian, dan kita percaya Ustaz Nadir yang berada di sana juga memanfaatkan sepenuhnya untuk di sana. Masya Allah, 100% dan tanpa ragu-ragu, tuan-puan dan mati Allah sekalian. Baiklah, Masya Allah, tuan-puan dan mati Allah sekalian, untuk Instagram, untuk FB kita ada share, untuk Instagram nanti kita juga akan share pada ruangan komen. Muslimin muslimat dan mati Allah sekalian, saya sebenarnya ingin bertanya kepada Al-Fadhil Ustaz, sebab kadang-kadang kita nak dengar daripada Ustaz sendiri penduduk Palestin. Dikatakan Palestin ini terbahagi kepada, ialah mungkin beberapa bahagian, kumpulan, kelompok dan sebagainya. Boleh Ustaz terangkan sedikit tentang Fatah tu siapa, kan? Kemudian Hamas itu siapa? Dan benarkah ada kenyataan yang mengatakan bukan semua penduduk Palestin bersama dalam perjuangan dalam pembebasan Al-Aqsa?
kemudian ada sebahagian penduduk Palestin, maksudnya yang juga sama-sama lara ataupun kita sebutkan mereka dah termakan dengan jerat Israel, Zionis dan sebagainya. Jadi kerana ada kumpulan-kumpulan yang kita sebutkan mungkin yang fasik ataupun munafik ini telah memberikan imej yang buruk kepada pejuang-pejuang sebenar di Palestin. Bahkan ada juga yang mengatakan kita tak perlu pun tolong Palestin, mereka memang nak duduk di situ di Gaza tu sebab nak meraih simpati contohnya. Ada yang mengatakan bahawasanya Gaza sebenarnya boleh je penduduk Gaza kan tebing barat boleh je menyamakkan diri ke kawasan yang lebih selamat di Palestin. Dan pelbagai lagi lah tomahan mungkin Ustaz boleh terangkan secara lebih jelas kepada kita semua, dan kalau kita tengok peta ni kan kita semua boleh faham apa yang berlaku sebenarnya. Kan ini peta yang asalnya ini bumi Palestin, kemudian bagaimana dengan sangat cepat pada tahun perbezaan tahun yang tak banyak tuan-puan sekalian, bagaimana kemudian warna putih itu ditandakan dengan apa ni penaklukan haram Israel laknatullah ini ke atas bumi Palestin. Kerana kita boleh tengok dan kita boleh tengok ini pada 2005 ini antara peta yang terakhir kita tak boleh bayangkan. Sebab itu kalau kita tengok bahagian hijau itulah yang mewakili Palestin dan bagaimana mereka tetap teguh bertahan dengan ekonomi yang sangat terhad yang disebutkan oleh Al-Fadhil Ustaz tadi. Dan tuan-puan dan mati Allah sekalian, bagaimana mereka penduduk Gaza ini yang menjadikan benteng pertahanan kepada bumi suci ini adalah batang tubuh mereka. Sekiranya mereka mengundur lagi, maka penguasaan, keluasan kekuasaan Yahudi laknatullah Israel ini, Zionis ini semakin meluas. Sebab itu ada kalam masyhur daripada ibu-ibu Gaza terutamanya menyebutkan, kami tidak akan berhenti untuk melahirkan anak-anak Gaza. Rahim adalah senjata kami. Kami tidak akan pernah berhenti untuk melahirkan anak-anak Gaza. Yang mana mereka akan meneruskan perjuangan menjadikan batang tubuh mereka sebagai benteng akhir. Mereka tak akan meninggalkan tanah tersebut. Kerana bila mereka mengundur pergi kawasan yang masih dikatakan selamat. Itulah yang berlaku pada sebelum ini sehingga akhirnya kawasan itu dikuasai oleh Zionis, Yahudi, Israel. Allahu Akbar. Jadi silakan kepada Ustaz untuk berkongsi, dan untuk makluman tuan-puan sekalian sebenarnya Al-Fadhil Ustaz terlalu padat dengan jadual sehingga live daripada Malaysia melitah langsung secara live dengan Ustaz Nadir kita ni tanpa henti sampai Ustaz kita dimaklumkan memang sedang sakit tekak, sebab tu kena sentiasa minum air kan. Subhanallah, itu antara jihad Ustaz. Okey, dipersilakan Ustaz. Masya-Allah. Baik, terima kasih kepada Ustazah Asma atas soalan yang diberikan. Dan seronok je bila mana ada banyak persepsi yang buruk tentang Palestin, bila mana ada banyak yang mengeji, bila mana ada banyak suara-suara yang cuba untuk menjatuhkan. Maksudnya perjuangan itu betul. Sebab perjuangan ini bila mana ia tidak diuji, bila mana ia tidak dikeji, bila mana ia tidak berdepan dengan ujian, maksudnya ia bukanlah perjuangan. Ia bukanlah pengorbanan. Dan itu yang sangat-sangat difahami oleh orang-orang Palestin sendiri. Dan yang sepatutnya difahami oleh kita. Alhamdulillah. Kita nak sebut apa pun tentang orang-orang Palestin, hakikatnya mereka ini yang sedang mempertahankan bumi ini dengan batang tubuh mereka. Nak lari ke mana? Dalam keadaan sempadan ditutup. Dan kalau pun mereka lari, sebenarnya fatwa yang dikeluarkan oleh para ulama untuk mereka berhijrah meninggalkan bumi Palestin ini dengan tujuan duduk di luar dan tidak kembali lagi adalah haram untuk mereka. Jadi mereka mempertahankan bumi ini dengan apa yang paling berharga buat mereka. Dan saya nak sebutkan nyawa mereka. Saya nak sebutkan dan ceritakan satu kisah antara orang yang paling pertama dibunuh, cuba untuk dibunuh oleh Zionis dalam perang pada kali ini. Ialah seorang lelaki juga yang berada di dalam Brigade Izzuddin Al-Qassam. Dia duduk di sebuah rumah di tingkat 5. Dan dia duduk bersama-sama dengan keluarga dan isterinya. Dan
lelaki ini memang kalau setiap kali berlaku peperangan, dia terpaksa tinggalkan rumahnya, menyorok di mana-mana sebab memang dia menjadi sasaran untuk dibunuh oleh Zionis Israel. Termasuklah keluarganya biasanya akan lari pergi ke duduk di mana-mana tempat bersembunyi. Takdirnya masa tu perang belum lagi dikatakan bermula. Baru nak mula, belum lagi ada arahan untuk dikosongkan rumah-rumah mereka. Pemimpin-pemimpin Al-Qassam dan juga pemimpin-pemimpin Hamas ni. Maka dia duduklah dekat dalam rumah dia dan Allah takdirkan malam itu masih lagi dalam bulan Ramadan, isteri dia minta supaya dia dapat berbuka puasa bersama-sama dengan keluarga. Ke isteri bersama-sama dengan anak-anaknya pergi berbuka puasa bersama-sama dengan keluarga. Takdir Allah nak selamatkan nyawa mereka. Dan isteri ni jarang sekali suka untuk tidur di luar, di rumah keluarganya. Tetapi hari itu dia minta izin dengan suaminya. Suaminya pujuk baliklah, aku tak nak duduk seorang diri. Tapi isteri ni kata, tak apalah bang, malam ni saya rasa nak duduk dengan keluarga. Tak nak balik kat rumah. Tolong bagi izin. Dan suami dia pun kata, tak apalah. Kalau macam tu, Allah duduklah dengan keluarga, esok nanti boleh balik. Maka isterinya dengan anak-anak keluar daripada rumah, duduk, tidur di rumah keluarganya. Dan lelaki ini dia pergi sembahyang subuh di masjid. Balik sembahyang subuh di masjid, dia baring di atas katil untuk berehat seketika, ditekan remote televisyen, dipasang televisyen. Sebaik saja dipasang televisyen tersebut, Zionis datang dengan pesawat-pesawat perang mereka, F-16, yang meledak 3 buah roket ke atas rumah pemuda tersebut. Jadi F-16 ni bila mana diledak roket, cukup untuk menghancurkan keseluruhan bangunan. Apa yang terjadi tuan-tuan dan puan-puan? Sebab dia duduk di atas katil dan Allah takdirkan usianya panjang. Dia terjatuh daripada katil, terbang katil tersebut dan tilam tempat dia baring tadi jatuh ke atasnya. Kemudian katil tu jatuh ke atasnya. Maka kesan daripada letupan, dinding segala hancur, atap semua hilang, tapi tak kena walaupun sedikit ke atas batang tubuhnya. Terbang pemuda ini, dinding rumahnya hilang. Maka dia tergantung daripada tingkat 5. Separuh badannya berada di luar bangunan dan separuh lagi terhimpit dengan katil. Dan dengan sebab dia terhimpit itu, maka dia tidak jatuh. Kalau jatuh, jatuh mati daripada tingkat 5. Dan ditakdirkan rumah yang berada di bawah rumahnya, ada seorang wanita tinggal bersama dengan anaknya yang OKU. Kedua-duanya syahid. Dan ada pemuda yang tinggal di rumah sebelah keluarga yang syahid, kena dengan serpihan daripada roket yang dilancarkan, lumpuh seumur hidup. Tapi lelaki ini Allah takdirkan dia tak kena apa-apa. Hanya calar sedikit pehanya. Dan Allah takdirkan dia untuk terus hidup. Dan lelaki ini bukan lelaki yang biasa-biasa. Yang telah melakukan puluhan operasi. Telah membunuh ratusan Zionis. Telah sepanjang usianya berusaha untuk syahid. Dan saya rasa kalian yang ikut perkembangan Palestin ini akan kenal nama yang cukup terkenal, Ummu Nidal Farhat. Ummu Nidal Farhat ataupun yang dipanggil sebagai Ummu Nidal Farhat ini, dia ada 3 orang anak lelaki yang telah bersyahid di dalam perjuangan untuk Palestin. Dan lelaki ini adalah anaknya juga. Jadi lelaki ini tidak ditakdirkan oleh Allah untuk syahid. Bila mana tidak ditakdirkan untuk syahid, maka dia menangis. Menangis tak boleh berhenti. Sedih sangat. Dan bila tanya sebab apa sedih, dia kata, ya Allah, aku takut. Kalau aku ada buat dosa yang menyebabkan Allah tak cukup sayang dengan aku. Allah tak nak tarik nyawa aku. Allah tak nak bagi aku hidup di sampingnya. Itu lelaki yang jarang-jarang sekali balik ke rumah. Yang setiap harinya berada bersama dengan pasukan mujahidin. Berencana bagaimana nak dibebaskan bumi ini. Maka sebenarnya bumi Palestin ini dipenuhi dengan lelaki-lelaki seperti ini. Lelaki yang ikhlas dalam perjuangannya. Lelaki yang mempertaruhkan segala yang dia ada untuk membebaskan bumi Palestin.
maka kalian yang berburuk sangka terhadap mereka, kalianlah yang salah, bukan mereka yang sedang ada di bumi ini. Walaupun pada masa yang sama kita tidak menafikan, memang dalam mana-mana bangsa, sebaik-baik kumpulan, sebaik-baik masyarakat akan ada yang buruknya. Dan di Palestin ada juga yang buruknya. Ada spy-spy Zionis Israel yang hidup di kalangan mereka, yang menyebabkan ramai syuhada yang terkorban. Antaranya Syekh Ahmad Yassin, antaranya Dr. Abdul Aziz Rantisi, antaranya Yahya Ayyash. Semuanya dibunuh dengan sebab tangan-tangan orang-orang Palestin sendiri yang munafik, yang derhaka, yang khianat terhadap perjuangan. Itu kita tidak nafikan. Tapi bila mana Allah pelihara bumi ini masih kekal berada di tangan-tangan orang-orang Islam, walaupun sedikit demi sedikit dirampas, maka kita yakin golongan-golongan ikhlas inilah yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai taifah yang tidak akan hilang selama-lamanya, dan mereka inilah yang berada di kawasan Baitul Maqdis wa aknaf Baitul Maqdis dan kawasan sekitar Baitul Maqdis ini. Itu yang pertama. Yang kedua, bila mana kita bercerita tentang kumpulan-kumpulan yang ada di dalam bumi Palestin ini, kalau kita nak cerita daripada awal sejarahnya panjang. Tetapi sebab apa kita nak kena tahu juga tentang mereka? Sebabnya ialah kita bukan nak menggalakkan perpecahan. Kita bukan nak tunjukkan orang-orang Palestin ini tidak bersatu. Kita bukan nak tunjukkan bahawa bumi Palestin ini tak boleh lagi dipertahankan sebab sesama mereka pun tidak dapat bekerjasama, tidak. Tetapi kita kena jelaskan dengan sebab perpecahan yang berlaku, ialah perpecahan yang disebabkan pertembungan hak dan batil antara Islam dan sekularisme, antara yang betul-betul nak mempertahankan Al-Aqsa dan yang sedang menunggang isu Al-Aqsa dan isu Palestin untuk kepentingan mereka masing-masing. Jadi sejarah pembentukannya panjang, kita tak nak cerita, kita tak nak sebut. Tapi kita nak bermula pada tahun 2006, bila mana kumpulan yang namanya Hamas ini, yang diasaskan pada tahun 1987, masuk ke dalam pilihan raya bersama-sama dengan kumpulan yang lain, iaitu kumpulan yang namanya Fatah. Masuk dalam pilihan raya, menang majoriti kerusi di dalam parlimen. Tetapi setelah menang, kemenangannya tidak diiktiraf. Fatah pun tidak iktiraf, masyarakat antarabangsa pun tidak iktiraf, negara-negara besar pun tidak iktiraf. Jadi bila mana tidak diiktiraf, mereka hidup dalam keadaan tersempit. Kementerian-kementerian yang sepatutnya dikuasai oleh Hamas diletakkan menteri-menterinya, tetapi orang yang berada di bawahnya tidak dengar dan tidak menurut perintah. Menteri Dalam Negeri Sa'id Siyam dari Hamas memberikan arahan kepada polis, polis tak nak dengar, polis tak nak menurut. Dan bila mana itu berlaku, akhirnya Hamas terpaksa mengambil keputusan bahawa mereka perlu mempertahankan Gaza ini dengan menggunakan kekuatan. Bukanlah bermakna Hamas yang mulakan, sebab sebelum daripada itu, orang-orang Hamas ini pun sudah cukup takut dengan kerajaan yang sedia ada. Sampaikan pemuda-pemuda takut untuk ada janggut, takut untuk sembahyang subuh di masjid, takut untuk beribadah, takut dilabel sebagai Hamas. Sebab ketika itu sangat-sangat masyhur penjara-penjara yang digunakan untuk menyeksa orang-orang Hamas. Penjara-penjara yang digunakan untuk membunuh orang-orang ini. Maka berlakulah pertembungan, berlakulah perang saudara di kawasan Gaza yang akhirnya menyebabkan bumi Gaza ini dipertahankan oleh kerajaannya yang sah, iaitu Hamas, dan kerajaan satu lagi berpindah ke tebing barat berkuasa di sana. Tuan-tuan dan puan-puan, kita boleh baca tentang apa yang berlaku, bagaimana Gaza berdepan dengan Zionis Israel dan bagaimana kerajaan di sebelah sana duduk sebantal, tidur sebantal, duduk sekerusi dengan musuh-musuhnya. Kita boleh baca bagaimana operasi-operasi yang dibuat oleh mujahidin di dalam kawasan tanah haram Israel
dipatahkan bukan oleh orang-orang Israel tetapi oleh kumpulan-kumpulan dan juga pasukan-pasukan security daripada kerajaan sebelah sana. Sebab apa mereka yang berada di kota Al-Quds panggil Gaza untuk menyelamatkan Al-Aqsa dan tidak panggil kerajaan sebelah sana? Sebab mereka tahu kerajaan sebelah sana ada senjata, ada kuasa, tetapi senjata mereka dihalakan ke arah bangsa mereka sendiri, dan mereka yang ada agama ataupun beragama dengan agama Islam sama-sama dan tidak dihalakan ke arah musuh. Kita tak nak sebut banyak contoh, kita tak nak cerita panjang, tapi kalian boleh dapatkan maklumat yang banyak, maklumat yang cukup jelas berkenaan dengan ini. Dan kalau dah susah sangat nak cari maklumat, malas sangat nak korek, sekurang-kurangnya bacalah tentang perjanjian Oslo 1993. Pengkhianatan paling besar ke atas Palestin yang dibuat oleh orang-orang Palestin sendiri, yang menyebabkan lebih daripada 80% daripada bumi Palestin ini akhirnya dimiliki oleh tangan-tangan kotor Zionis Israel. Allahu a'lam. Jadi kita faham ujian pejuang-pejuang yang benar-benar ikhlas berjuang untuk pembebasan Al-Aqsa ini bukan sekadar berhadapan dengan Zionis, Yahudi, Israel dan sebagainya, tapi juga sesama di kalangan sesama sendiri, Masya Allah, Allahu Akbar. Dan kita boleh katakan mereka ini di kalangan yang fasik, munafik dan sebagainya. Jadi bahkan memang di zaman Rasulullah sendiri dua-dua golongan ini ada kan, musuh dari kalangan yang mengaku Islam dan sebagainya, dan juga musuh yang secara jelas dan nyata. Masya Allah, Alhamdulillah.